Segala aktiviti global terhenti dan gempar dengan laporan penemuan virus baharu menyerang manusia pada akhir tahun 2019. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan mengenai 3 kes yang disahkan dijangkiti 2019 novel coronavirus ataupun 2019 nCoV dalam kalangan konteks rapat dengan izin close contact kepada 2 kes yang merupakan bapa dan anak yang terdahulunya disahkan dijangkiti penyakit yang sama oleh Kementerian Kesihatan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Intan Syakina binti Abdul Jalil, nombor matrik 10DLS21F1065. Saya Nur Alia Humaira binti Garudin, nombor matrik 10DLS21F1050. Saya Miza Amira Syuhada binti Muhammad Azhar, nombor matrik 10DLS21F1015. Saya Nurnada binti Abdul Razak, nombor matrik 10DLF21F1078. Saya Alia Maisarah binti Abdul Hamid, nombor matrik 10DLS21F1005. Kumpulan kami akan membincangkan tanggungjawab sosial terhadap golongan kurang bernasib baik semasa pandemik COVID-19. COVID-19 adalah salah satu wabak penyakit yang telah tular di Malaysia sejak Disember 2019. Pelbagai norma baharu yang dikenalkan oleh kerajaan untuk masyarakat laksanakan demi mencegah penularan. Persoalannya di sini, adakah semua golongan masyarakat bernasib baik dalam usaha melawan pandemik ini? Sudah tentunya tidak. Jadi, marilah kita bersama-sama membincangkan tentang masalah ini. Positif baru COVID-19 mencatat angka tertinggi hari ini iaitu sebanyak 5,725 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan kes kumulatif kini adalah sebanyak 203,933. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan ketika ini adalah sebanyak 45,478. Sebanyak 5,268 daripada jumlah 5,725 kes positif yang dilaporkan hari ini adalah penularan tempatan, manakala 7 membabitkan kes import. Selangor masih kekal menjadi negeri yang menyumbang kes tertinggi iaitu sebanyak 3,126 kes. Diikuti Kuala Lumpur iaitu 687 dan Johor 684 kes. Ulasan saya terhadap video-video tersebut ialah kes COVID-19 masih berleluasa sehingga hari ini dan telah mencatat rekod jumlah sebanyak 2,757 kes pada 29 Disember. Apa yang telah berlaku sehingga kes COVID-19 semakin tinggi walaupun kita sedang berada dalam fasa 4 pemulihan negara? Adakah masyarakat telah leka? Pada pendapat saya, antara faktor yang menyumbangkan kepada penularan COVID-19 ialah kekurangan kesedaran tanggungjawab individu dan kekurangan keberkesanan pihak penguatkuasa. Namun, masyarakat kita nampaknya kekurangan kesedaran tanggungjawab dan disiplin individu yang tinggi. Seterusnya, terdapat banyak kekurangan pihak penguatkuasa kita yang menyebabkan kegagalan usaha kita memutuskan rantaian jangkitan pandemik. Pihak penguatkuasa yang memilih kasih dan tidak tegas merupakan faktor utama yang menyumbang kepada ketidakberkesanan penguatkuasa peraturan yang telah ditetapkan. Ini memberi suatu teladan yang tidak baik dan gagal memberi pengajaran yang sewajarnya kepada masyarakat kita. Sebelum ini, media antarabangsa melaporkan golongan berpendapatan rendah mengalami kesan dan penderitaan lebih berat berbanding kebanyakan komuniti lain ketika COVID-19. Mungkin ini ada benarnya kerana mereka yang berpendapatan rendah mengalami masalah kewangan dan tempat tinggal dan persekitaran kurang selesa. Juga mencakup kerisauan mereka termasuklah pekerja muda dan golongan yang tidak memiliki tahap pendidikan tertiary. Ketidakkecukupan rumah mampu milik di lokasi bandar turut menjadikan mereka golongan yang kurang bernasib baik semasa pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 di samping pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac 2020 menyaksikan kes keganasan rumah tangga meningkat sebanyak 8% berbanding tahun sebelumnya. Wanita merupakan antara golongan terdedah akibat kesan berpunca oleh konflik rumah tangga. Menurut kenyataan SIS, Sister in Islam, antara bentuk keganasan adalah dalam penderaan fizikal,
37%, penderaan psikologi 31%, penderaan sosial 11%, penyalahgunaan kewangan 16% dan keganasan seksual 5%. Antara kesan yang pertama ialah menjejaskan tahap kesihatan penduduk. Kemunculan virus COVID-19 telah menjejaskan tahap kesihatan penduduk sesebuah negara. Virus ini dikatakan berbunca daripada pengambilan makanan hidupan liar seperti ular, kelawar dan biawak yang telah menyebabkan seseorang itu mengalami demam yang berterusan melebihi 14 hari dan boleh membawa maut. Di Malaysia, kesiapsiagaan pihak yang berwajib dalam menangani isu ini berada pada tahap yang tertinggi bagi menghadapi sebarang kemungkinan peningkatan kes yang mendadak. Seterusnya, menjejaskan ketenteraman dan kestabilan negara. Dalam pada itu, penularan virus juga dikatakan menggugat ketenteraman sesebuah negara dan mewujudkan suasana panik kepada rakyat di seluruh dunia. Menurut Ketua Pengarah World Health Organization, virus COVID kini memasuki fasa pandemik sekaligus menjejaskan keadaan. Secara umum, pandemik bermaksud penyakit yang tersebar dengan begitu meluas meretasi sempadan malah hingga ke seluruh dunia. Penularan virus ini menjejaskan negara kerana menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat di sesebuah negara. Ketiga ialah menjejaskan ekonomi negara. Jika ditinjau dari aspek yang berbeza, penularan COVID juga mampu menjejaskan ekonomi sesebuah negara. Hal ini demikian kerana apabila sesebuah negara dikenal-pasti dijangkiti virus ini menyebabkan kerajaan terpaksa memberi bantuan yang optimum dalam membantu masalah ini. Ekonomi sesebuah negara akan tergugat dan merodom berpunca daripada kurangnya pengambilan para pelabur maupun pelancong akibat COVID-19. Terakhir ialah peningkatan kos perubatan. Dari perspektif yang berbeza, penularan COVID juga mampu mendatangkan peningkatan kos perubatan yang terpaksa ditanggung oleh sesebuah kerajaan. Disebabkan virus ini merupakan sebuah yang baru, kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang besar dalam melakukan pencegahan dan rawatan kepada pesakit yang telah dijangkiti. Justru jumlah pembelanjaan wang yang besar terpaksa digunakan dalam usaha membendung permasalahan ini demi memelihara kesejahteraan hidup rakyat dan kestabilan ekonomi negara. Jadi sekarang saya akan menemukan dua orang masyarakat untuk mendapatkan kepastian tentang nasib yang telah menimpa mereka semasa pandemik COVID-19 menular di Malaysia. Pada pendapat anda, apakah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang bernasib baik semasa pandemik COVID-19 menular di negara kita? Cabaran yang dialami oleh saya semasa pandemik COVID-19 ialah gangguan campaian internet. Pada pendapat saya, golongan yang kurang bernasib baik akan mengalami masalah kerana tidak mempunyai akses internet dan telefon pintar, komputer atau peranti mudah alih lain untuk memastikan sesi pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam talian berjalan lancar sepanjang perintah kawalan pergerakan. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam cara berkomunikasi. Krisis pandemik COVID-19 dan PKP yang dihadapi telah membawa kepada peningkatan kompetensi penggunaan komunikasi terkini. Contohnya Google Meet dan Skype secara tidak langsung dalam kalangan warga organisasi. Sebagai seorang pelajar, adakah anda merasakan bahawa pandemik COVID-19 ini menyebabkan kesihatan mental anda? Ya, tapi tidak bagi saya kerana kesihatan mental saya tidak terjejas, akan tetapi bagi segelintir pelajar yang duduk di rumah mungkin mereka ada masalah internet yang menyebabkan mereka gagal mengikuti pembelajaran dalam talian dan seterusnya menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti apa yang diajar oleh guru. Bagi sebahagian pelajar pula mungkin ada di kalangan mereka yang tidak selesa ataupun kawasan pembelajaran mereka di rumah tidak selesa. Ini dikarenakan bilangan ahli keluarga mereka yang ramai dan menyebabkan suasana di rumah mereka agak bising. Jadi mereka mungkin akan terganggu dengan pembelajaran secara dalam talian. Akan tetapi bagi pelajar yang tidak mampu membahagi masa pula, mereka kadang-kadang akan mempunyai masalah dengan pembahagian masa seperti menolong ibu di rumah ataupun mengulang kaji pelajaran di rumah. Jadi kadang-kadang ada di antara kami yang belajar secara dalam talian ini boleh
dikatakan ada rasa ingin berputus asa.